Assalamualaikum kepada semua pelajar tingkatan 1. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan sambung ke dalam bab 2 iaitu zaman air batu. Sebelum ini kamu telah mempelajari 3 subtopik zaman air batu iaitu dunia kita, zaman air batu dan garis masa air batu. Jadi untuk subtopik untuk hari ini, kamu akan mempelajari subtopik 2.4 iaitu ciri-ciri zaman air batu akhir dan 2.5 perubahan zaman air batu akhir. Okey. Sebelum kita masuk kepada subtopik kita iaitu ciri-ciri zaman air batu akhir, cikgu lampirkan 3 keratan akhbar ini. Keratan akhbar ini menunjukkan peningkatan suhu. Yang mana kalau kamu boleh tengok yang menunjukkan keratan akhbar yang pertama ni kebakaran terbuka ancam alam. Dan yang kedua suhu dunia semakin panas. Dan yang ketiga pemanasan global punca ikan hilang deria bau. Jadi ketiga-tiga keratan akhbar ini menunjukkan menyatakan tentang suhu. Contohnya kebakaran terbuka. Kenapa berlaku kebakaran terbuka? Kenapa? Dan dunia semakin panas. Dunia semakin panas adalah disebabkan oleh peningkatan suhu. Dan pemanasan global juga berlaku kerana berlakunya peningkatan suhu. Sebagai contohnya, keratan akhbar yang di atas ini yang menunjukkan kebakaran terbuka yang telah dilakukan oleh manusia ini telah mengancam alam sekitar dan menyebabkan suhu dunia semakin panas. Jadi, peningkatan suhu dunia ini telah memberi kesan yang besar dan kesan yang buruk kepada bumi dan dunia. Okey, persoalannya, adakah keadaan bumi pada suatu masa dahulu seperti keadaan bumi pada waktu ini iaitu panas? Adakah bumi pada suatu masa dahulu berada dalam keadaan panas atau sejuk? Jadi untuk menjawab persoalan ini, kita akan masuk kepada subtopik yang kita akan belajar hari ini iaitu ciri-ciri zaman air batu akhir. Okey, kita masuk kepada pengenalan. Okey. Bermula 8,500 tahun dahulu bumi mengalami cuaca panas. Jadi, apabila bumi mengalami cuaca panas menyebabkan berlakunya peningkatan suhu. Okey, suhu dunia meningkat kerana berlakunya perubahan iklim daripada sejuk kepada panas. Jadi suhu dunia meningkat ni menyebabkan berlakunya kecairan air batu yang dikenali sebagai pengglesiran. Okey, proses pengglesiran ini telah memberi kesan yang besar terhadap rupa bentuk fizikal bumi. Okey, kalau boleh lihat ini adalah bentuk glasier. Okey, jadi kita masuk kepada kesan proses pengglesiran terhadap rupa bentuk fizikal bumi. Okay, yang pertama, kita lihat bukit bukau dan kawasan tanah tinggi. Jadi pada waktu ni bukit bukau dan kawasan tanah tinggi seperti tasik dan pulau terbentuk. Bukit bukau dan tasik ni terbentuk oleh kerana berlakunya kecairan ais batu. Ketulan ais batu yang besar itu mencair dan menyebabkan pulau dan tasik terbentuk. Okey, yang kedua, paras air laut meningkat. Yang ketiga, memisahkan tumbuhan dan haiwan di kawasan berbeza. Okey, yang seterusnya, kesan proses pengglesiran terhadap rupa bentuk fizikal bumi ialah cuaca. Okey, cuaca yang tidak lagi sejuk ini membolehkan manusia untuk menjalankan aktiviti pertanian dan pengeluaran makanan. Jadi pada waktu ni antara kesannya ialah
manusia ni boleh menjalankan aktiviti pertanian dan pengeluaran bahan makanan untuk kelangsungan hidup dan akhirnya menunjukkan berakhirnya zaman air batu. Okey, yang seterusnya. Okey. Perkembangan perindustrian oleh manusia. Perkembangan perindustrian yang dilakukan oleh manusia seperti pembakaran terbuka, penebangan pokok dan pembakaran minyak dari enjin kenderaan telah meningkatkan suhu dunia. Jadi, perkembangan perindustrian yang dilakukan oleh manusia ini telah mendorong kepada faktor yang berlakunya peningkatan suhu dunia. Oleh itu, kita sebagai manusia perlulah mengatasi suhu dunia daripada meningkat. Kita perlu mencari tenaga alternatif. Okey, di bawah ni kita tengok ya. Ahli sains menjangkakan suhu dunia akan meningkat sekurang-kurangnya 9 darjah Celsius setiap 50 tahun. Dan peningkatan suhu dunia ini boleh menyebabkan kenaikan paras air laut. Seperti biasalah, seperti yang kita tahu. Bila suhu dunia meningkat, suhu dunia ini tinggi, jadi keturunan ais yang ada di kawasan di kutub-kutub akan mencair. Apabila keturunan ais itu cair, jadi paras air laut menjadi meningkat. Okey. Seterusnya kita masuk kepada ciri-ciri zaman air batu akhir. Okey, yang pertama aras laut. Okey. Aras laut ini permukaan air laut membeku. Apabila permukaan paras air laut membeku, jadi paras air laut adalah rendah dan pulau-pulau bersambung dengan tanah besar. Kenapa? Kerana permukaan air laut membeku. Bila permukaan air laut ini membeku, memudahkan manusia dan binatang bermigrasi dengan mudah. Jadi binatang ni boleh pergi ke kawasan yang lain. Contohnya gajah ini boleh pergi ke kawasan Amerika Utara. Jadi berlakunya migrasi antara manusia dan binatang. Okey, yang kedua binatang. Kita tengok dari segi binatang. Okey, binatang pada zaman air batu akhir ini adalah seperti memot berbulu, badak, kuda dan singa. Jadi binatang ini tinggal di kawasan tanah pamas yang sejuk. Okey. Yang seterusnya, kehidupan manusia. Kehidupan manusia, terdapat manusia yang tinggal di kawasan tanah pamas yang sejuk. Cara kehidupan mereka pada waktu ini, mereka hidup secara nomad dan memburu binatang. Okey, tengok gambar ini. Ini adalah contoh manusia pada waktu zaman air batu akhir. Okey, yang keempat, tumbuhan. Tumbuhan utama ialah rumput dan tumbuhan renek yang menjala. Okey, apa maksud renek? Renek itu adalah tumbuhan atau pokok yang rendah. Okey. Seterusnya, suhu. Kita masuk kepada suhu. Suhu pada zaman air batu akhir adalah suhu dunia terlalu sejuk. Suhu dunia terlalu sejuk. Maksudnya suhu pada waktu itu suhu yang sangat rendah. Dunia dipenuhi dengan salji, terutamanya di kawasan kutub dan benua Eropah. Okey. Yang terakhir adalah ciri-ciri fizikal bumi. Ciri-ciri fizikal bumi ini, permukaan air laut membeku. Kerana pada waktu ni sebahagian air laut membeku dan menyebabkan sebahagian bumi diliputi dengan salji. Okey, kesimpulan yang kita dapat daripada ciri-ciri zaman air batu akhir ini menunjukkan suhu ni merupakan ciri yang penting pada zaman air batu akhir. Hal ini kerana walaupun benua di utara dan benua di selatan masih lagi sejuk,
Tapi di benua Asia suhu mulai panas dan keadaan ini membolehkan manusia untuk berhijrah ke benua Asia yang sebelum ini bersuhu sejuk. Jadi ini menunjukkan bahawa suhu Asia sebelum ini sejuk. Jadi apabila berlakunya zaman air batu akhir, suhu di Asia ini tidak lagi sejuk. Dia sederhana sejuk. Maksudnya di kawasan lain masih lagi sejuk, tapi di Asia sederhana sejuk dan menyebabkan manusia berhijrah ke benua Asia. Okey, bentuk muka bumi turut mengalami perubahan. Kecairan air batu ini telah menyebabkan kawasan tanah rendah ditenggelami air dan telah membentuk tasik. Kecairan air batu ini telah menyebabkan paras air laut meningkat seperti air laut yang ada pada hari ini. Okey, kita akan masuk kepada 2.5, perubahan zaman air batu akhir. Kita akan lihat apakah perubahan yang berlaku pada zaman air batu akhir. Okey. Perubahan zaman air batu akhir terbahagi kepada dua, iaitu perubahan bentuk fizikal bumi dan perubahan hidupan bumi. Pertama, kita lihat keadaan glasier di Alaska. Yang kalau kamu boleh lihat gambar di sebelah ni yang menunjukkan keadaan glasier di Alaska. Okey, di manakah Alaska? Berada di bahagian utara Amerika. Jadi, glasier yang berlaku telah menukarkan rupa bentuk fizikal bumi seperti yang terbentuk hari ini. Air batu cair dari kawasan tanah tinggi dan gunung akan membawa bersama batu dan tanah semasa menuruni tanah tinggi. Jadi menyebabkan lebihan air akan melihat laut dan kawasan tinggi. Okey, keadaan ini berlaku kenapa? Kerana berlakunya peningkatan suhu. Peningkatan suhu daripada rendah kepada tinggi dan menyebabkan keadaan glasier itu mencair. Jadi bila glasier tu cair, bila glasier cair, air batu tu dari kawasan tanah tinggi dan gunung tu dia bawa sekali bersama batu dan tanah. Jadi menyebabkan berlakunya limpahan air laut dan kawasan tanah tinggi. Okey, yang kedua kita tengok perubahan paras air laut. Kecairan air batu telah menyebabkan berlakunya perubahan paras air laut dengan kedalaman 100 meter. Jadi air laut ni semakin dalam dan semakin meningkat. Okey. Yang seterusnya kita lihat perubahan tasik air tawar. Kecairan air batu telah membentuk tasik-tasik air tawar seperti Great Lakes di Kanada dan tasik Dayang Bunting di Malaysia. Hal ini kerana berlakunya proses pengglasiran, iaitu proses kecairan air batu yang menyebabkan air laut itu meningkat dan berlakunya perubahan kepada tasik air tawar. Yang seterusnya adalah perubahan iklim. Perubahan iklim. Okey, gambar ini menunjukkan komponen radiasi bumi. Okey, berlakunya perubahan iklim. Bumi ini telah mengalami perubahan daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Dan kegiatan radiasi bumi merupakan penyebab utama kepada peningkatan suhu dunia. Jadi apabila suhu dunia meningkat, menyebabkan berlakunya pencairan ais batu. Apabila pencairan ais batu ataupun ketulan ais yang berada di kawasan yang sejuk, apabila mencair, menyebabkan berlakunya limpahan air
di laut. Dan suhu dunia meningkat. Okey, yang seterusnya adalah perubahan saliran sungai. Okey, bentuk saliran sungai turut berubah kepada bentuk yang ada pada hari ini akibat daripada kecairan air batu. Perubahan zaman air batu akhir yang seterusnya adalah perubahan hidupan di bumi. Okey, kita lihat kepada pergerakan keluar manusia. Perubahan iklim ini telah memberi kesan terhadap kehidupan manusia, yang mana manusia perlu menyesuaikan aktiviti harian dengan perubahan iklim. Kalau sebelum ini bumi itu sejuk, jadi apabila bumi itu sudah semakin panas, jadi mereka perlu menyesuaikan aktiviti harian mereka dengan perubahan iklim yang baru, yang mana bumi itu sudah semakin panas. Okay. Jadi manusia bergerak keluar dari benua Afrika dan mendiami benua Eropah dan Asia kerana suhu di Asia dan Eropah tidak terlalu sejuk. Jadi ini menunjukkan bahawa benua Afrika ni pada waktu tu, pada zaman air batu akhir adalah sejuk. Kalau kita lihat Afrika sekarang sudah panas kan. Jadi satu masa dahulu Afrika ni berada dalam keadaan sejuk. Okey. Pada zaman air batu akhir, suhu bumi adalah seperti hari ini. Okay. Yang kedua adalah kepupusan binatang. Binatang yang hidup pada zaman Pleistocene telah mengalami kepupusan. Antara binatang yang pupus ialah mammoth, sloth dan harimau bertaring. Okey, gambar rajah di bawah menunjukkan harimau bertaring. Harimau yang mempunyai taring. Mammoth adalah gajah. Gajah pada zaman air batu ini dia berbeza dengan gajah yang ada sekarang. Kerana gajah pada zaman air batu ini dia besar dan mempunyai bulu. Kalau gajah pada zaman sekarang tidak mempunyai bulu. Okey. Yang ketiga adalah sloth. Okey, kenapa binatang seperti ini mengalami kepupusan? Mungkin kerana mereka tidak dapat menyesuaikan menyesuaikan diri dengan keadaan yang sudah tidak sejuk. Jadi menyebabkan mereka pupus. Okey, jadi secara dasarnya pemahaman tepat tentang iklim masa lalu sangat penting sebagai langkah pertama ke arah untuk menangani perubahan iklim, iaitu suhu yang meningkat. Jadi oleh itu manusia ni perlu berusaha untuk mengekalkan kelestarian alam sekitar dan menjaga bumi daripada berlakunya kemusnahan. Jadi kita sebagai manusia perlulah menyayangi dan menjaga alam sekitar dan menjaga bumi kita supaya tidak berlaku peningkatan suhu. Peningkatan suhu sudah berlaku sekarang. Memang sudah berlaku. Tapi kita perlu mengawal supaya suhu bumi ini tidak meningkat dan boleh memberi kesan kepada rupa fizikal bumi. Sebagai contohnya, kawasan daratan itu semakin tenggelam. Kenapa? Kerana suhu meningkat. Apabila suhu meningkat, menyebabkan berlakunya kecairan ais batu. Ais batu di kutub itu semakin cair. Jadi, apabila ais batu di kawasan kutub itu cair dan menyebabkan paras air laut itu menjadi tinggi. Bila paras air laut tinggi, kawasan yang rendah akan ditenggelami. Jadi kawasan darat ni yang rendah ni akan ditenggelami air. Jadi kita tidak mahu kawasan daratan yang kita tinggal sekarang ini
ditenggelami air pada masa akan datang. Oleh itu, kita perlu menjaga alam sekitar. Okey, antara langkah yang perlu diamalkan oleh kita untuk menjaga alam sekitar adalah seperti menanam semula pokok, mengelakkan pembakaran terbuka. Jadi kita kena elakkan pembakaran terbuka ini. Kenapa? Kerana pembakaran terbuka ini akan menyebabkan berlakunya peningkatan suhu. Lepas tu, mengadakan kempen kesedaran. Kerajaan perlulah mengadakan kempen kesedaran supaya orang ramai sedar tentang pentingnya untuk menjaga alam sekitar, menjaga kelestarian alam sekitar supaya kehidupan manusia ini terjamin, dan menggunakan air secara berhemah dan mengamalkan kitar semula. Okey, kenapa pentingnya untuk menjaga alam sekitar? Adalah untuk kepentingan menjaga alam sekitar adalah untuk kelangsungan hidup generasi akan datang. Okey, bukan hanya kita yang ingin hidup di bumi ini, namun generasi akan datang juga akan hidup di bumi ini. Jadi kita perlulah menjaga bumi kita, menjaga alam sekitar daripada musnah. Kerana pada era ini sudah banyak kemusnahan yang berlaku. Sudah banyak bencana alam yang berlaku seperti tsunami, seperti apa lagi? Seperti gempa bumi, seperti pembakaran hutan, kebakaran hutan kerana suhu yang terlalu panas. Lepas tu strok haba, pemanasan global. Jadi kita tidak mahu bencana ini berlaku ke atas bumi kita. Seterusnya, kepentingan menjaga alam sekitar adalah untuk menjamin bekalan sumber alam. Kesihatan manusia juga terjamin apabila kita menjaga alam sekitar, dan juga yang terakhir habitat flora dan fauna akan terpelihara. Okey. Sekian sahaja untuk pembelajaran hari ini. Jadi, untuk pembelajaran hari ini, kamu dapat mengenal pasti 6 ciri-ciri zaman air batu akhir yang mana dapat membezakan ciri-cirinya dengan zaman air batu yang lain. Dan juga kamu dapat menyatakan perubahan zaman air batu akhir yang mana menyebabkan berlakunya proses pengglasiran, iaitu proses pencairan air batu. Jadi secara ringkasnya, proses pencairan air batu ini memberi kesan yang besar kepada rupa, bentuk dan fizikal bumi yang ada pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih.